Di samping juga ijma' dan qiyas. Kalau ini sandarannya para hadirin, insya-Allah mudah-mudahan selamat kita. Karena tajuk kita pada malam ini ialah kita si musafir. Kita di dalam rumah Allah, tuan-tuan dan puan. Rumah Allah ini menerima tetamu-tetamu yang bermusafir. Cuma ada orang nak singgah rumah Allah ni memang kerana nak jamak dan kasar. Ada orang singgah rumah Allah ni kerana dia rasa dah lama dah aku tak main rumah Allah ni. Ada kadang-kadang orang yang rasa nak masuk rumah Allah ni dalam keadaan dia rasa Masya Allah, aku duduk semayang sorang-sorang kat rumah, lah ni aku nak berjemaah bersama imam di Masjid Ar-Rashidin. Ada orang nak mai juga ke rumah Allah ini, kadang-kadang last sekali dia tinggal pampers budak dalam bilik air. Tu saja. Macam-macam niat kita nak datang ke rumah Allah. Ini semua siapa? Orang-orang yang sedang bermusafir. Sebab itu orang-orang yang sedang bermusafir ini, para hadirin, saya teringat bahawasanya kita sedang ditelek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musafirlah kalian. Musafir kita ini bermula daripada alam roh, dipindahkan ke alam janin ibu kita. Daripada alam janin ibu kita, roh kemudian ditiupkan ke dalam janin ibu kita 4 bulan 6 bulan. Selepas itu ditumpahkan ke dunia. Roh yang sama cuma dikarung dengan jasadiah yang berbeza. Saya rupa macam ni, tuan-tuan perempuan rupa macam tu. Subhanallah, maha suci penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Habis selesai masa kita di atas dunia, maka kita diusung pergi ke pusara aman. Sampai di pusara aman ataupun di alam itu yang bukan lagi alam dunia tetapi alam barzakh. Alam roh, alam janin atau alam rahim pergi alam dunia pergi ke alam barzakh. Di alam barzakh, sampai di alam barzakh kita bukan berhenti di alam barzakh, menunggu semua sekali kiamat, bawa bangun wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara atau wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dua golongan saja. Golongan yang akan dibawa berombong-rombongan masuk ke dalam syurga Allah atau dibawa ke dalam neraka Allah, wali'aiz billahi min zalik. Dan ketika itu rombongan ini dibawa ke mana? Ke mahkamah qadhi Rabbul Jalil, iaitu di alam mahsyar. Khalas. Musafir kita, tuan-tuan, itulah sebenar hakikat musafir kita. Bermula di alam roh sampai ke alam mahsyar. Pertengahan ini ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzakh. Ada 3 fasa. Kita nak pergi sebenarnya ke mana ni? Kita bermusafir menuju ke alam mahsyar. Kalau orang faham erti perjalanan ataupun musafir kita ini, dia akan fastabiqul khairat, bersegera buat benda baik. Walaupun kita kalah kadang-kadang dalam berjuang dalam membuat kebaikan, tetapi kadang-kadang kita juga teringat balik. Sebab itu disebut bahawa al-iman al-yazid wa yanqus. Iman ni kejap turun, kejap naik. Bila dia naik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkumpul macam ramai-ramai malam ni. Suara saya nampak bergaung sikit, tapi tuan-tuan boleh dengar? Yang belakang boleh dengar? Belakang boleh dengar? Alhamdulillah, barakallah. Makcik boleh dengar, cik? Boleh dengar, alhamdulillah. Saya rasa macam konsert tak sikit, macam gaung sikit. Ni mengaji sedap kan? Syair, qasidah sedap kan? Kita dihimpun kali ini, momen itu adalah momen nak membuktikan bahawasanya yes, right, iman aku sedang naik sekarang ni. Aku nak mencambah benihkan iman aku ni, bukan nak meruntuhkan iman aku. Maka kita berkumpul, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam musafir kita ini, hujungnya nanti apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat inilah yang patut-patutnya kita khawatirkan. Kita hidup sekarang ni mungkin umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 series, 70 series. Tuan-tuan perempuan, yang paling penting kita tahu sendiri bahawasanya diri kita lebih banyak amalan baik ataupun amalan yang buruk. Masing-masing tanya diri masing-masing. Takut tuan-tuan? Saya kalau jadi imam, tuan-tuan baca surah Az-Zalzalah ini, pada sampai ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bergetar tuan-tuan. Bergetar tuan-tuan. Pasal apa? Kita tahu diri kita siapa. Hang nak sembang kari ya. Kita tahu diri kita siapa. Sebab itu masya-Allah tabarakallah. Dalam perjalanan musafir kita ni tuan-tuan perempuan, tak cukup lagi. Allah paku lagi bagi nak faham juga kita, supaya kembalilah kepada aku ni. Kembalilah kalian. Ingat perjanjian kita di alam roh. Alastu bi rabbikum? Bala syahidna, kita cakap. Allah Ta'ala, siapa yang jadikan kamu? Aku ni siapa? Kita cakap bala syahidna. Yes, aku mengaku bahawa anta Tuhan Rabbul Jalil. Kita dah berjanji, kita dah bersaksi, kita dah berikrar, kita dah berbai'ah, kita dah melafazkan ikrar, menyatakan bahawa ya, Engkau Allah kami yang dijadikan. Sekarang kita sedang meneliti dan menyelusuri ataupun meniti jalan-jalan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sesuai ayat pertama yang kita bacakan tadi, aku jadikan hidup dan mati dan hidup itu sebagai ujian ke atas kalian. Ni, kita sedang bermusafir. Tak cukup lagi dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tak cukup lagi dengan ayat itu contoh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Anbiya ayat 47. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya, yakni pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Allahu Akbar. Time ni tuan-tuan, di akhirat besok bila timbangan ni, Allahu Akbar, bila timbangan dibuat, kita akan menyaksikan nanti muka-muka orang yang jual madu. Mengapa pula jual madu, Ustaz? Dia jual madu, dia declare madu tu betul asli. Tetapi di dalam negara kita ramai yang jual madu, bila telah dikoreksi, diteliti dengan baik, hampir 60 ke 70% madu yang dijual di pasaran adalah madu tiruan, bukan madu original. Tampal tu madu original. Hak ni besok kena timbang. Orang kita tua-tua ni, maklumlah saya pun dah 5 series. Kita mula dah nak bermadu. Nak bermadu tu tak boleh. Jadi makan madu. Bila makan madu, kena hak bukan ori pula. Tiruan pula. Gua cakap bang. Kena pula tiruan. Sedangkan madu itu disebut al-manna was-salwa di dalam Quran. Hebat madu ni. Tapi bila ada insan yang menggunakan agama, dia letak hadis tu dekat dia punya kotak dia, tapi dalam tu bukan madu original. Dia pergi bancuh lain. Orang sebegini rupa tuan-tuan perempuan, berhati-hatilah, bertaubatlah. Sama juga jual durian lah ni. Ni jual durian, kampung aku Kuping Hagen, jual durian, kata jual durian.
Ada cantik punya lubang ulat duk buat, dia pergi ambil lumpur, dia pergi ambil tanah, sampai cantik punya jolok kat dalam. Ini baru jatuh. Ni makan dia. Besok makan timbangan kat sana tuan-tuan perempuan. Bertaubatlah. Saya sebut ni soal yang kadang-kadang kita kata tak apa. Tapi kesan dia dalam masyarakat tuan-tuan perempuan, orang yang dapat sihat minum madu jadi sakit. Hang punya pasal. Asbab hang punya pasal. Asbab takdir memang Allah. Orang nak dapat sesuatu benda yang original tak dapat dah sekarang tuan-tuan. Tak dapat dah. Pasal apa? Ramai yang mengambil kesempatan untuk meraih sedikit dari habuan dunia daripada memandang kehebatan di akhirat kelak. Jadi para hadirin, berhati-hati. Ingat, saya ulang balik ayat tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kebaikan Allah ambil kira, sebesar zarah kejahatan, kemaksiatan Allah ambil kira. Yang ni yang kita suruh setiap kali doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Minta doa lepas solat sunnahnya paling tidak 3 kali istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyal boleh, hayyul boleh, jangan bergaduh bab tu. Ni sibuk bergaduh bab tu, istighfar tak juga. Sama aja, maksud sampai. Itu dia segi nahwu je. Tapi kena istighfar. Buat dosa, istighfar. Tuan-tuan, kita manusia biasa tuan-tuan, kita semua sang pendosa. Dalam musafir ni kita banyak terbuat dosa. Allah campakkan setiap insan anak Adam, khususnya orang muslimin dan muslimat, bila dia melakukan dosa dia akan terasa macam, ya Allah, gelap dah dunia aku ni. Ada tak rasa macam tu? Ada tak rasa macam tu? Kalau ada tuan-tuan perempuan, Allah sayang lagi kat kita. Masalahnya kita tak sayang pada Allah, maka kita tak ambil, kita tak rengkuh feel yang rasa berdosa tadi, kita tak ambil dengan menunaikan cara taubat, kita tak buat, kita biar pi lagu tu aja. Akhirnya apa berlaku? Dia akan jadi dicampakkan kebiasaan dia buat benda maksiat ni. Itu yang tuan-tuan jangan heran. Kita rasa benda ni berdosa, tapi bila tengok orang lain tak rasa berdosa, kita nak marah kat dia, tak boleh marah kat dia. Sebab dia rasa benda tu tak berdosa pun. Sebab apa? Dia dah dibiasakan dengan kemaksiatan. Sebab hari tu Allah dah hantar rasa sesal, dia tak ambil rasa sesal, Allah biarkan dia. Ini macam istidraj juga tuan-tuan. Pemberian Allah tapi bukan redha Allah. Allah bagi tapi Allah tak redha, maka dia bagi biasa. Minum naik cap kena start, orang geli kenal ada selamba je. Zina biasa je. Apa lagi? Dedah aurat biasa je. Tuan-tuan perempuan jangan heran. Orang sibuk, ulama-ulama kata pertahankan aurat, tutuplah aurat kita. Walau tak sempurna sikit-sikit, belajarlah, mainlah bersama orang yang tutup aurat. Kita biasakan dalam zon yang itu. Tak, dia orang kata bangun. Ni aurat-aurat ni semua menyusahkan aja. Pasal apa? Nak ambil wuduk pun payah, kena buka, kena tutup, kena katup, kena buka, macam-macam lah. Tak apa, kita senang macam ni je, tersolin aja kata orang Perak, terus aja. Orang macam ni pasal kita jangan heran. Pasal apa? Dia berasa diri dia tak berdosa. Pasal apa? Dia dah biasa buat benda. Bila sampai yang ketiga, tahap yang ketiga, orang yang tak terima taubat mula-mula, tak ambil untuk menyesal dengan taubat, Allah biasakan dia dengan dosa. Yang ketiga lagi teruk, Allah campakkan nikmat pula untuk melakukan kemaksiatan tu. Alamak bro, sis, kalau Allah dah campakkan nikmat melakukan kelazatan maksiat berbanding melakukan kelazatan beribadah, kita dah terbalik dah kat dunia ni tuan-tuan.
musafir kita dah tak guna dah. Pasal apa? Kita dah diterbalikkan oleh Allah. Dia syok buat maksiat dari buat ibadah. Dia syok mendedahkan aurat daripada dia membaca Quran. Dia syok buat benda mencuri daripada dia baca atau berzikir. Dia syok buat benda minum khamar dan sebagainya, dadah, dedah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia tak syok nak mendirikan solat. Contoh, Allah dah kalih. Imam Ghazali kata, kita kena cari jalan bagaimana menukar kelazatan melakukan maksiat kepada kelazatan melakukan ibadah. Ini musafir kita sekarang ni. Kita jalan-jalan jatuh dalam maksiat, kita bangun balik. Tapi feel buat maksiat tu kita rasa seronok tak? Seronok kan? Bagaimana nak ubah seronok tu untuk kita waktu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Benda ni tuan-tuan kena pertolongan daripada Allah. Sendiri-sendiri tak mau dah. Sebab itu kita ni tuan-tuan, dalam musafir kita ni, elak maksiat ni, kadang-kadang kita tak mampu tuan-tuan. Tak mampu je. Habis siapa yang betul-betul mampu untuk lindungi kita dari melakukan maksiat? Tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang melindungi di hadapan kamu, di belakang kamu, di kanan kamu, di kiri kamu, di atas kamu, di bawah kamu. Aku lindungi kau daripada nak melakukan kemaksiatan. Orang macam ni tuan-tuan, tak percaya, pi Pulau Pinang, pi mana-mana, kat pekan mana-mana, ada satu insan ni dia nak cuba buat maksiat. Dia dah seruh sangat ni. Ni temperature dah naik dah buat maksiat ni. Ada saja halangan-halangan daripada Allah untuk menggagalkan misi kemaksiatan dia. Orang macam ni Allah lindung dia. Sebab apa? Kita tak mampu dah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang macam ni yang mampu duduk majlis ilmu tuan-tuan, dia berasa segar tuan-tuan. Dia berasa Masya Allah, mai lagi, turun lagi, bagi lagi. Sebab apa? Aku tengah nak bersihkan hati aku ni. Dalam musafir ni, hati kita diselaputi oleh kehitaman demi kehitaman. Tuan-tuan, kita patut bersyukur tuan-tuan. Kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad ini, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang pilih. Allah yang pilih. Macam baru-baru ni kita mengundi, rakyat memilih. Tapi Prophet, Nabi, Rasul, Allah yang pilih. Allah pilih, confirm tak salah. Kita pilih ni wallahu alam. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dalam berjuta cipta engkau pilihan, dari pancaran hina lalu dimulia, semuanya kerana dia, kepada dia. Oh, bukankah telah datang padamu pembawa pesan? Bukankah telah datang bertamu sabda dan kalam? Kemana hilang belai kasihmu, hati hambamu kemana menghilang? Tuan-tuan, saya tadi tu bukan zikir tuan-tuan, tu syair yang dinyanyikan oleh Ramli Sarip. Jangan orang kata daripada hadis pula. Sebutir benih yang disemai dilipat ganda, usah kau gusar menjadi papa walau beramal. Hati yang kikir bagaikan padi, tidak berisi. Ini kata-kata nasihat dalam syair ni, Masya Allah. Walaupun bukan Quran, bukan hadis, tapi bila kita dengar, pandang, dengar, gerak, rasa, fikir, kata, semua dia
tua muda, anak kecil, raja hamba, rasa mati, harta kereta, gedung istana, segala dicinta bakal ditinggalkan. Pandang, dengar, gerak, rasa, fikir, kata, semua dia. Kalau dah kita faham itu, kita ni tak ada apa pun tuan-tuan buat. So jangan mendakwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita hanya menyampaikan aja, baligh anni walau ayah, baligh anni, baligh anni, baligh anni. Sebab kita akan mati. Musafir kita ni menuju ke mati. Baru-baru ni viral seorang ustaz sedang berkuliah subuh di surau At-Tahidiyah, section berapa di Shah Alam. Ustaz ni berceramah viral dan dia namanya dikenali, namanya disebut di bibir-bibir seluruh umat Islam. Pasal apa? Pasal meninggal waktu bagi kuliah subuh. Allahyarham Al-Fadil Ustaz Dr. Sobri. Arwah ni duduk mana? Duduk dinilai. Dinilai dia bertolak ke Shah Alam, tuan-tuan puan. Kerja dia kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang komit dengan masjid. Bayangkan perjalanan dari Negeri Sembilan nak pergi ke Shah Alam. Tapi bagi dia ringan, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia dah nampak alam akhirat punya kehebatan. Dan dibuktikan pula dengan penghujung nyawanya diambil ketika berceramah, tuan-tuan puan. Tuan-tuan tahu tak ustaz atau mana-mana ustaz yang dalam TV selalu habaq, dalam YouTube selalu habaq, saya nak mati bila berceramah ni. Biasa yang aku dengar seorang aja, Datuk Kazim aja. Datuk Kazim selalu habaq, saya ni kalau boleh biarlah mati dalam ceramah, untuk ceramah biarlah mati waktu tuan menyampaikan ceramah. Sekarang pun orang tengah-tengah ceramah pun ambulans pun ada kat tepi kan. Tapi tak mati juga. Dr. Sobri, Allah mentakdirkan beliau dengan usaha beliau sebagai golongan yang al-muta'alimin, pemburu ilmu sampai dapat peringkat doktor PhD. Dia mengajar pula, mencurahkan ilmu, dia berkongsi ilmu itu dengan seluruh ummah. Meninggal dia, tuan-tuan, pada subuh tersebut. Dia pun tak tahu dia keluar itu kuliah dia terakhir dia. Allahu Akbar. Kematian yang dicemburui, tuan-tuan. Sebab Allah, sepotong hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala rawahu Muslim. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Ni lagi satu hadis yang kalau lah tuan-tuan perempuan rasa macam haba'an manthura, debu yang bertebaran, deep dalam. Pasal apa dalam? Nabi pesan kamu akan dibangkitkan daripada kematian kamu nanti, ataupun maksudnya akan dimatikan sesuai dengan keadaan kamu ketika meninggal. Dr. Sobri tengah mengajar kuliah. Ayat yang dia kalamkan tu ayatul Quran, ayat-ayat Quran yang menceritakan bagaimana kita akan berombongan, kita akan dihimpunkan esok di yaumil mahsyar. Kemudian dia meninggal, lazak dia, mikrofon dengar bunyi sakarat. Tuan-tuan, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Beliau telah dapat bahagian dia dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu kerja Allah lah kan. Syurga neraka ni bukan kita nak tetap, tapi ciri-ciri husnul khatimah ada. Dan kita minta jugalah mudah-mudahan muazzin kita pun insya-Allah melaungkan azan. Dah masuk waktu ni, azan dulu ke lagu mana? Masya Allah, Masya Allah.
Fadhal insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Antara banyak masjid yang saya pergi, tuan-tuan, Allah takdirkan diri yang hina ni pergi berkongsi pengalaman dan sedikit sebanyak ilmu yang boleh kita sama-sama kongsi. Hari ini adalah hari bahagia bagi anak-anak. Saya dapat satu muazzin cilik. Semangat tuan-tuan bila kita tengok, kita tidak mengenepikan muazzin otai ni. Muazzin otai kita respect. Tapi kalau sampai kadang-kadang sebab di Pulau Pinang
Ada satu muazzin viral baru ni. Mana Suhaimi, mana orang Penang? Orang Penang ada main sini hari ni. Umur 91 tahun. Ada tak? Umur 91 tahun. Tapi dia punya henjut macam Syekh Saghir kita ni. Tapi orang lama 91 tahun je. Kita pun tak tahu 91 tahun, tak tahu lah macam mana kita ni. Tak tahu nak ambak tuan-tuan. Tapi 91 tahun viral dekat TikTok tu. Boleh pergi lagi tu. Pasal apa? Dia dah biasa. Dia dah biasa. Ni adik kita ni, subhanallah. Adik nama siapa? Abdullah. Amsyar, subhanallah. Sedap dik azan maintain je dik, kan? Orang nak main lato-lato ke apa, lantak dia orang lah. Adik maintain je main azan. Esok kat akhirat besok orang boleh kenal. Amsyar mana Amsyar dulu kat masjid Ar-Rasyidin ni Bung Tebai. Tengok alamak, nampak Amsyar dalam ramai makhluk tu boleh nampak. Pasal apa? Atwalun nas, tengkuknya panjang. Muazzin ni tengkuk dia panjang. Walaupun muazzin ada sekarang ni, kalau tengkuk dia macam tak ada apa-apa nak bertengkuk, jangan risau lah. Esok dekat akhirat insya-Allah panjang tengkuk. Penyanyi tengkuk tak panjang esok dekat akhirat. Tak ada hadis. Muazzin ada, penyanyi tak ada. Penyanyi kalau ada pun dia boleh bawa qasidah, kan? Bawa benda yang elok-elok. Insya-Allah dia bawa orang pada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Dia bawa syair, qasidah burdah daripada Abu Siri dan sebagainya. Kalau dia bawa tu adalah juga harapan. Balik yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, kata Nabi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Sahabat saya orang yang giat memperadunkan video-video kuliah, tuan-tuan, Syekh Abi Bakr. Dia pun tak tahu macam mana aku dah boleh bawa senjata ni pula. Sedangkan senjata dia dulu tu kaki bola sepak, perak punya player. Tapi dia pun tak tahu macam mana aku ni duk main pergi bawa tuan-tuan guru alim ulama ni. Bawa tuan guru Datuk Ustaz Siddiq Nur, bawa Ustaz Munawir, bawa kalau Ustaz Samsuri ada dekat Kepala Batas pun dia main buat liputan rekod macam sahabat-sahabat kita ni. Tapi saya sebab saya bertaaruf dengan beliau, saya tahulah asalnya daripada mana. Tak bola sepak ya Syekh, bola sepak. Tiba-tiba dia main dekat field yang lain. Field apa? Dekat field ni, padang rumah Allah ni. Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan perempuan, kalau setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal, biarlah kita meninggal dalam keadaan berjihad untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, berdakwah pada orang. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Musafir. Kita ni musafir, tuan-tuan. Orang musafir ni ada rukhsah. Dia boleh jamak, dia boleh kasar. Maknanya Allah mengistimewakan orang golongan-golongan si musafir. Sebab itu orang musafir ini, bermusafir ini dituntut dalam agama sehingga disebut sirru ala barakatillah. Bermusafirlah kalian dan lihatlah keberkatan Allah di atas muka bumi ini. Sebab itu tafakur ke atas penciptaan Allah itu lebih penting, lebih baik daripada solat sunat. Tafakur. Sebab apa? Bila kita tafakur ni, dia tengok dan dia melihat kebesaran Allah SWT. Orang sembahyang sunat, sembahyang juga, tapi sembahyang tu kalau tak kena gaya, dia tak ada kesan pun macam orang tafakur tadi. Sebab itu sembahyang ini yang paling pentingnya ialah kita mohon pada Allah turunkan khusyuk kepada kami ya Rabb.
supaya kami dapat tafakur akan kebesaran Engkau. Tuan-tuan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syak fihin da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Tirmizi. Sepotong hadis yang bermaksud ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya, kata Nabi. Pertama, doa orang kena zalim. Kedua, doa orang bermusafir. Ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Pertama, doa orang kena zalim. Makcik, kalau diri kamu sebagai seorang isteri rasa dizalimi oleh seorang namanya sang suami, doa banyak-banyak. Doa orang zalim tidak ada hijab. Sang suami, kalau kamu rasa isteri kamu dah dinasihatkan berbagai-bagai macam-macam supaya nak menyelamatkan sama-sama, nanti kita mohon dapat duduk dalam kerajaan Allah, dalam syurga Allah nanti bersama-sama, dia tak mau juga, dia langgar juga hukum Allah, kita kena zalim lah. Kita doa banyak-banyak. Peniaga-peniaga yang kena zalim, pembeli-pembeli yang kena zalim, siapa juga yang namanya kena zalim, kita doa banyak-banyak. Sebab doa orang kena zalim tidak pernah tertolak, tuan-tuan. Cuma masa aja. Banyak dah aku tengok. Cukup banyak dah kita tengok bagaimana doa orang kena zalim ni cepat, mai lambat je, tu je. Tapi jadi confirm jadinya. Confirm jadinya. Tapi nak hurai pun tak apa nak sedap, pasal dia melibatkan kepribadian seseorang tu. Kita bukan niat kita gitu. Niat kita nak tunjuk kata yang kata ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku perkenankan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. So, kalau tidak ada senjata, dah jenuh dah, pinggan mangkuk terbang kat rumah pasal kekeruhan rumah tangga dan sebagainya, cukup kafa, cukuplah. So apa kita nak buat? Jangan pakai senjata cawan, pinggan, mangkuk terbang melayang. Kita ambil satu senjata, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata umat Islam, orang mukmin. Doa. Tapi kita pasal tengok doa hari ni tak main-main, doa besok tak main-main, doa Jumaat dah ber-3 Jumaat tak main juga. Kita pun letih berdoa. Ni yang saya kata, Allah kata apa? Aku tak kisah. Aku tak kisah pun. Aku tak pernah jemu pun mendengar rintihan kalian wahai hamba-Ku. Yang aku takut kalian jemu meminta kepada aku. Kita minta jemu, tuan-tuan. Kadang kita dengar orang-orang di luar negara, dekat Arab tu dia ada satu syair, Ya Rabbi, Engkau tahu aku bermaksiat kepadamu, dan Engkau tutup lagi aibku di khalayak ramai. Aku mengulang dosa-dosaku, dan Kau tetap menutup aibku ke hadapan masyarakat ramai. Allahu Akbar. Sayang Allah kat kita. Nak bagi elok je dalam pandangan manusia zahir, tapi dalam mata basirah ni banyak cerita. Tapi saya nak habaq, tuan-tuan, pertama kena zalim, doa lah. Yang kedua, dalam musafir kita, doa orang musafir. Sebab itu kita biasa tengok, Syekh tolong doakan anak, Syekh doakan anak, Syekh doakan anak. Pasal apa? Syekh tu sedang bermusafir. Dalam waktu yang sama minta pada orang yang tinggal di qaryah tu juga mendoakan yang si musafir tadi. Hayakumullah bi khair. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Doa Nabi Nuh kan. Kita doa minta sampai elok.
Doa orang yang bermusafir tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak bermusafir dari rumah tadi naik motor sampai ke sini naik Honda 50. Dalam musafir tu doa. Musafir besar makna dia tuan-tuan puan-puan. So jangan lupa kita terus berdoa. Apatah lagi orang yang bermusafir dalam umur dia daripada 15 tahun akil lagi balik tuan-tuan, sampai sekarang sudah 80 90 tahun, dia istiqamah di rumah Allah ini, berdoa. Moga berjayalah kalian di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah pasti makbulkan. Dan yang terakhir, doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Makcik, pakcik tengah duduk bagus punya tengok sinetron, tiba-tiba mai polis katuk rumah, pintu rumah kita. Ni rumah Anu bin Sianu ke? Ya betul. Anak nama ni betul. Pasal apa cikgu? Pasal apa tuan? Tak mak pakcik, anak pakcik kat lock up sekarang. Minta tolong pergi tengok. Mungkin terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan, first impression orang tua-tua ni, impression dia akan jadi apa? Dia akan jadi stres lah. Hang memalukan aku no. Setakat rasa itu cukuplah sebagai manusia biasa. Tapi jangan mendoakan benda tak baik kepada anak-anak. Sekali lagi saya tekankan pada malam ini, berapa banyak anak-anak yang dulu tak pernah menjadi pun, menjadi bualan masyarakat ramai di Parit Buntak, di Dibung Tebal, di Bagan Serai. Ni anak ni tak terpakai lah ni. Anak si Anu tu memang macam pak dia juga. Tapi bapak dengan mak jangan doa tak elok pada anak. Sebab banyak hasilnya tuan-tuan perempuan. Akhirnya orang yang tak terpakai inilah yang akhirnya mungkin menyolat jenazahkan kita satu hari kelak. Mungkin orang ini juga akan memandikan jenazah kita kelak. Mungkin orang ini akan mengimamkan solat kita kelak. Kita tak tahu pun. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kita berjalan musafir ni tuan-tuan puan-puan, jaga 3 perkara. Doa penting sebagai senjata kita. Doa orang kena zalim, doa orang bermusafir, doa mak bapak kepada anak. Dan anak-anak berkewajipan juga mendoakan mak bapak. Tolong wajibkan diri, bukan harus, bukan sunat. Tolong wajibkan. Sebab apa? Itu syurga kita. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Nak kata apa lagi? Dengar lagu pun rasa nak meleleh dah. Ni ibu yang ada tu tolong jaga. Sekarang tuan-tuan, ibu kita dah pergi tuan-tuan. Bapak kita pun dah tak ada dah. Nak tumpang kasih syurga tu tak tahu tang mana. Adalah satu budak balik sekolah tadika. Ustazah dia kata, ingat ya, dalam Islam syurga di bawah tapak kaki ibu. Budak ni luweh bendui. Tuan-tuan puan-puan, dia pun balik rumah, bapak dia tengah cantik dengan suara abang elok dengan kain pelikat buat jahmada dengan t-shirt pagoda baik punya. Dia gerak, ayah, mak mana? Mak mana? Ni hang kalut sangat ni, mak pasal apa hang kalut sangat ni? Mau balik sekolah relax lah. Tak mak ni nak jumpa mak. Pasal apa? Nak syurga. Ni syurga apa pula ni, mat? Ustazah kata tadi nak tengok syurga, tengok bawah tapak kaki mak. Dia pergi ligan pak ni, mak mana? Ayah, mak mana? Nak tengok syurga. Bapak ni pun tak tahu nak habaq lah tuan-tuan. Dia pun kata tak apa. Sat lagi mak hang balik di rumah sebelah tu, dia main lah sikit lagi. Sabar Sat. Tak nak tengok syurga juga. Bapak kata sat lagi mak hang main. Dia kata tunggulah Sat. Tengah tunggu bapak dia lentok tertidur, sekali kaki dia kena geritik. Tengok si mat tadi main kaki bapak dia. Bapak terkejut, dia kata, "Hai mat, kan bapak dah bilang tunggu mak balik lah nak tengok syurga." "Tak apalah pak, tak dapat tengok syurga, tengok neraka dulu pun tak apa." Kasar main budak ni. Tengok neraka dulu tak apa. Tak, budak-budak lurus tuan-tuan. Jadi syurga di bawah tapak kaki ibu.
boleh kita ambillah sebagai pengiktibaran tuan-tuan. Menyantuni mak bapak kita sebagaimana mereka menyantuni kita di waktu kecil. Jangan lupa adik-adik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wajibkan. Walau kita dah beruban macam ni, wajibkan sampai kita putus nyawa tuan-tuan, doa mak bapak setiap kali solat fardu kena tunai. Mungkin ada yang tak sempat berbuat baik pada ibu dan ayah, tapi dia dah sedar sekarang, doalah tuan. Khalas. Kadang-kadang Allah panggil kita dengan macam-macam cara waktu musafir ni. Dia matikan orang yang kita kasih, dia matikan orang yang kita sayang, dia matikan orang yang kita menumpang tempat berteduh, dia matikan supaya nak bagi tahu at the end of the day kau akan duduk seorang-seorang, mat. Kau akan duduk seorang-seorang. Ketika itu baru kita perasan Tuhan memanggil, ku tidak menyahutnya. Tuhan memanggil, ku jemu mendengarnya. Tuhan memanggil aku, ku sahut sekali sekala. Itulah diri aku, belum jinak dengan Tuhan. Tuhan memanggil, ku sahut bertalu-talu. Tuhan memanggil, ku jemu menyahutnya. Jemu kita tuan-tuan. Kalau setakat yang berlaku di Pulau Pinang sikit dan ada di Selangor sikit, apabila orang komplain corong ni boleh tak, kalau boleh masuk ke dalam corong masjid ni, ganggulah aku nak tidur. Ada, bukan tak ada, dulu lagi viral dah benda ni. Tak apalah orang bukan Islam. Kalau orang Islam ni Allah panggil, ku jemu menyahutnya. Para hadirin, sebab itulah kita bila bermusafir ni, kita sebenarnya berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Tu yang kata Ramli Sarip, aku bagai musafir lalu, menyusulmu sudahlah tentu. Di sana kasih kekal abadi, suci dan kudus, janji ilahi. Yang sana tu, sini dia boleh buat. Ana boleh pakai serban, ana boleh pakai jubah semua. Nak buat apa boleh. Hakikatnya apa? Dalaman. Sebab itulah apabila kita dalam musafir, kita memperhatikan. Saya tuan-tuan dan puan berbetulan sekarang ni bertugas jadi imam. Sebab itu yang jarang sikit keluar ni. Bertugas jadi imam di Damansara Perdana. Kita ada 4 orang imam. Kita pelantik kita jadi sebagai orang yang lead semua ni. Alhamdulillah. Walaupun berasa taklif, berasa sedikit kebebanan, tetapi kita mohon pada Allah supaya dia jadi ringan. Bukan senang tuan-tuan dan puan bila jadi imam, pentadbir masjid, kepala otak dia orang bukan fikir pasal dia orang, fikir pasal bagaimana nak mengimarahkan rumah Allah. Tu yang dia fikir hari-hari. Mai subuh tengok semalam berapa saf, 1 saf, bolehlah. Mai tengok pula besok ada 2 saf, hati dia seronok tuan-tuan, hati dia pun lueh lagi. Ni AJK masjid ni. Mai tengok pula satu hari tu tengok ada 4 orang aja daripada 1 saf penuh, 4 orang tinggal. Hati dia sudah susah, hati dia sudah susah. Pasal apa? Tanggungjawab dia. Tapi tuan-tuan dan puan, baru saya tahu tanggungjawab, ya benar pak, tanggungjawab kita, tetapi taufik dan hidayah daripada Allah. Cuma kita dah dapat menjadi ahli jawatan kuasa ni, kita kena ikat diri kita.
Ingat Syekh, orang yang kerja kat rumah Allah sebenarnya bukan karya yang nanti. Allah sedang ikat kamu untuk berkhidmat dalam rumahnya. Pegang yang tu. Jadi tenang tuan-tuan. Mailah gohit-gostan ke, kritikan ke, provokasi ke, itu tak apalah, itu semua nak cari duit lah tu. Itu semua nak jadi jawatan. Tak apa, biar pergi kat depan tuan-tuan. Kita buat lillahi ta'ala wa limardatillah, Allah bantu kita. In tansurullah yansurukum. Allah bantu kita. Jangan peduli sangat. Jangan peduli sangat orang ni. Sebab apa, dalam dunia ni tak ada siapa yang semua boleh suka pada kita, dan tak semua orang pula benci pada kita. So fokus pada orang yang suka. Setelah perbuatan kita itu sebiji, sejibik follow Al-Quran dan hadis, ada hujahnya, tafadhali mashkura. Jangan pedulikan toxic people ni. Hari ni banyak toxic people tuan-tuan dan puan. Nak menjatuhkan tu banyak, nak menaikkan tu kurang. Nak jatuh banyak. Dah elok dah kawan tu buat dah, comel dah. Ada lagi dia cari ruang-ruang nak menjatuhkan. Tuan-tuan, ketika saya jadi imam, juga dalam dunia dakwah kita, banyak saya bertemu orang-orang tua yang lebih umur dari anak yang dhaif. Dia kata apa? Ustaz, saya ni Ustaz, kalau saya lah, saya ingatlah, saya nak doa sebanyak-banyak. Ustaz, tolong Ustaz doakan saya. Apa dia? Saya kalau boleh, saya nak mati besok, jenazah saya ni kalau diusung pi sampai kat rumah Allah mana-mana, kalau boleh Ustaz, 40 orang yang solatkan jenazah anak ni Ustaz. Dia punya semangat 40 orang. Rupa-rupanya yang haji ni cakap ni relate dengan hadis. Ada setengah kata 100 orang, ada kata 40 orang. Mana hadisnya? Ni kita baca. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah fihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Muslim, Abi Daud, Ahmad wa Ibn Hibban. Apa kata Nabi? Tidak ada seorang laki-laki muslim yang meninggal dunia, termasuk perempuan, kemudian terdapat 40 orang lelaki yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, mendirikan solat jenazah ke atasnya, melainkan Allah akan memberikan syafaat dari mereka buat dirinya untuk jenazah tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan, ni yang haji tadi cakap, Ustaz, saya kalau boleh, kalau tak cukup 20 orang je Ustaz. Ustaz pergi pakat lah, pergi mahat tahfiz mana-mana. Budak-budak tahfiz ni kan, ni ada tahfiz ni, ambil pakat-pakat dia orang ni, bawa mai Ustaz, tambah bagi cukup 40. Pasal apa? Barang siapa disolat jenazahkan oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka layak dia mendapat syafaat orang-orang tersebut. Doa tu mudah-mudahan dimakbulkan. Kita kan doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau buat Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kalau ramai Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya akramal akramin. 40 orang tak mensyirikkan Allah, sabit hadis ni, layak dapat syafaat tuan-tuan. Permasalahan dalam kitab kan, baca-baca kitab, lepas tu kat bawah tu dia tulis permasalahan kan. Mana nak cari 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Betul ke? Ni kita kena tanya diri kita. Kerja buat aku ni mengundang syirik ke tak? Paling tidak pun ada tak gejala riddah? Tuan-tuan mengaji kan bab tauhid di sini kan, gejala riddah ada tak? Jalan nak pemecahan kepada syirik, riddah dulu. Yakin dengan kuasa manusia daripada kuasa Allah, itu dah start tu. Jadi tuan-tuan, yang kita harapkan supaya jenazah kita nanti kalau disolatkan,
tanggungjawab kita kalau merelate dengan hadis ini, biarlah kita menghidupkan suasana golongan yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu masjid, surau, musola kena adakan program-program. Untuk apa tuan-tuan? Program-program ni supaya kita semua dapat faham usul fiqh tasawuf. Ceramah ni biasa aja, charge bateri je tuan-tuan. Tapi yang selebihnya usul kenal diri kita. Dari mana kita main, mana kita sekarang, hakikatnya apa dan ke mana kita nak pergi. Kemudian fiqhnya bagaimana betul hang dah kenal diri hang dah kenal sang pencipta hang, takkan hang dah duduk saja-saja sedangkan Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah perintahkan, ini yang Allah suruh pada aku untuk kalian buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, contoh, bersolatlah kalian sebagaimana melihat aku bersolat. Maka kita ikutlah cara Nabi. Tuan-tuan tahu qasidah Burdah Busiri yang membuatnya. Tak silap ana di Morocco asal qasidah yang tuan-tuan baca tu kan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, tadi saya dah alunkan. Tuan-tuan, pencipta qasidah Burdah Al-Busiri ni asalnya dia seorang yang diuji oleh Allah berpenyakit. Penyakit tuan-tuan. Ada yang kata macam stroke, macam stroke. Maka dia tak boleh bergerak. Dia bolehlah sikit-sikit boleh lah. Nak bercakap pun tak nak boleh. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan dan puan? Tapi dia ni orang yang ahli agama, orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia buat apa? Dalam dia tak boleh nak buat apa-apa ketika stroke tersebut, ketika dalam ujian penyakit yang dia boleh bergerak tu, apa dia buat? Dia ambil kertas, dia ambil kalam, pen, ditulis. Tulis apa? Syair-syair yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia orang seni, dia buat. Tuan-tuan, dalam pendapat yang menyatakan bagaimana terzahirnya qasidah Burdah itu daripada Al-Busiri ni, rupanya Al-Busiri waktu dah tulis syair tu, pada malamnya dia bermimpi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dalam mimpi dia. Dan Nabi bagi apa dekat dia? Nabi ambil dia punya burdah. Burdah ni selendang. Macam kita pakai apa? Orang panggil apa? Rida. Orang panggil burdah. Selendang tu dia bagi kepada Syekh Busiri. Sedar daripada mimpi, tuan-tuan dan puan, apa yang dia buat? Dia alunkan benda ni, dia kata benda ni mesti dideclare kepada orang lain ni, syair-syair ni. Sebab dia duk rasa. Dia duk rasa apa? Dia duk rasa something happen to me. Something miracle happen to me. Tapi ini sebenarnya kehendak Allah SWT. Ini saya ambil ni daripada kisah yang telah diwartakan oleh mereka-mereka yang mengkaji sejarah qasidah Burdah Al-Busiri. Saya menyampaikan saja. Kebenarannya wallahualam. Tapi apa yang dikhabarkan, apabila beliau bermimpi, baginda Rasulullah datang dalam mimpi, bagi dia serban ataupun bagi dia selendang yang dipanggil burdah dalam bahasa Arab itu. Habis dia bangun dari tidur, keesokan harinya, sakit dia ni hilang sehilang-hilangnya. Stroke lama ni, sihat walafiat. Maka dia nak berkongsi rasa ini, keajaiban ini, maka dibuatlah syair-syair itu, dilampirkan satu demi satu, dicampur-campurkan. Maka itulah yang ada kitab syair sekarang itu, qasidah Burdah itu. Yang mana banyak ulama-ulama yang dalam dunia itu menyatakan kalau dilafazkan dengan ikhlas hati dan mengingat kepada kecintaan pada Rasulullah, bukan nak letak Rasulullah jadi Tuhan pula ini pun satu hal juga golongan ghulu ni. Betul cinta pada Nabi tu, tapi jangan sampai letak Nabi jadi Tuhan. Maka dia menyampaikan qasidahnya, dia sampaikan qasidah dia, dalam keadaan qasidah tu disampaikan,
Ketika itu kemujaraban, pertolongan Allah datang, rahmat Allah turun, maka orang yang sakit jadi sehat, orang yang sengsara jiwa dia jadi tenang, aman dan damai. Ini semua daripada Allah, tuan-tuan. Itu sedikit pasal sejarah tu saya nak campur je. Jadi para hadirin, saya nak ulang balik dalam bab musafir, kita juga memerhatikan bahawa ada masjid penuh, ada masjid tak nak penuh. Masjid penuh bulan Ramadan aja, surau pun penuh bulan Ramadan aja. Lain-lain bulan tak ada nampak ya. Tuan-tuan puan-puan, bagaimana yang nak sebutkan tadi, Allah telah mengikat ahli-ahli jawatan kuasa masjid, termasuk imam, termasuk muazzin, termasuk maksiat. Allah ikat kita untuk bertugas di rumah Allah. Maka istiqamah payah, istirahat itu mudah. Semua orang faham benda tu. Imam, jawatan kuasa, ini semua orang-orang yang diikat oleh Allah, yang perlu kita faham bahawasanya Allah is the best planner. Allah yang perancang yang paling terbaik. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah tak ikat kita dengan jadi ahli jawatan masjid, tapi ikat kita dengan solat. Kita jadi sayang meninggalkan solat. Allah ikat dengan solat. Sebab itu Islam ini dia bermula daripada sidqul, iaitu kualiti. Siddiq, solah, lam ta'al marbutah kan, solah, daripada sidqul. Sidqul ni maknanya kualiti. Daripada itu kualiti. Daripada itu siddiq, benar. Orang yang solat dia orang yang benar. Orang yang solat ini mementingkan kualiti dan benar dalam perkataan dia. Lam itu apa? Ini ulama bahas, bukan hadis Nabi. Lam itu ulama bahas apa? Lam itu layyinul qalbi. Siapa belajar tajwid sini tahu kan mat layin apa dah mat layin? Tahu kan mat layin kan? Marratain, iaitu ya yang tengahnya ada tanda sukun, sebelumnya baris fathah, ada nun sukun datang atau mim sukun datang, tak kira ada huruf yang sukun datang, maka dia dibaca dengan lunak. Termasuklah ghairil maghdub. Ghair tu itu lunak tu. Sifat dia layin atau lin, orang panggil lunak. Tak boleh kita lai itu nyanyi. Tapi bila sebut maliki yaw tu lin, sifat lunak. Maliki yaw kena buat lunak. Tak boleh keras tuan-tuan. Orang Kedah pun tak apa, orang Kedah lah tahulah bunyi banyak tapi part tu kena maliki yaumiddin. Tak boleh maliki yaum. Tak boleh macam tu kan. Tak ada lunak tu. Dia kena lunak. Sebab hukum tajwid ni begitu. So Allah ikat kita dengan solat adalah yang layyinul qalbi. Apa maksud layyinul qalbi? Lunak hati. Orang solat ni hati dia lunak je. Tapi lagi dia bersolat, lagi keras hati dia, lagi perungui, cek balik solat dia. Dan yang terakhir ta al-marbutah atau ta, kita ambil tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi ni meninggalkan perbuatan maksiat. Orang bersolat, dia akan akhirnya sedikit demi sedikit dia akan terus meninggalkan maksiat yang dia lakukan sebelum ini. Lam ya, solah bermakna jika kita masih bermaksiat sedang kita tak pernah meninggalkan solat, boleh jadi solat kita ni belum baik pak. Saya mengingat diri saya, maka perbaikilah solatmu dengan hakikat, maka engkau akan mudah bermakrifat. Kita sebenarnya solat itu biarlah dari sudut hakikatnya juga. Solat tapi hakikatnya bukan sekadar, kalau dia seorang imam, saya selalu pesan pada diri saya dan teman-teman jadi imam, baca sedap. Stawu safafakum ya'tadilu.
Istaqimu ya rahimakumullah, suddul khalal. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam Masjidil Haram tuan-tuan. Imam pula balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau Hani Arifai baca. Dia main pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ila akhir Al-Fatihah. Oh, rasa-rasa macam bunyi misyari pun ada. Bahasa orang lain pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Ada seorang pula macam surah Abdul Syarim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Simple aja lagu. Yang kita khawatirkan, bacaan-bacaan kita itu tuan-tuan puan-puan, lebih kepada syariat daripada hakikat kita nak melagukan. Itu yang saya khawatir untuk diri saya. Luar solat tu tak apa. Ni dalam solat ni untuk persembahkan, bukan untuk makmum, untuk Allah. Tapi dalam waktu yang sama, kita bertembung dan terselirat di situ apa dia? Yes, makmum pun nak kena sedap juga. Imam takkan imam Bismillahirrahmanirrahim lari makmum. Tapi dalam nak sedap makmum tu, sedap tu niat tu betul-betul kan apa? Yang tu very thin line orang putih kata. Dia cukup nak kena jaga. Adik azan pun sama lah esok. Adik Amsyar kan? Esok orang puji adik semua kan? Tak apa, bila orang puji adik, adik cakap apa? Adik cakap apa? Alhamdulillah. Itu satu bagus. Kali ni kalau orang puji lagi adik, hadza min tuan-tuan tahu ayat ni? Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah memang yang anugerah Allah bagi kat kita ni. Hadza min fadli rabbi. Selesai. Takut-takut bukan apa? Habis azan la ilaha illallah. Hampa ni macam lah azan. Saja tak tahu. Tu yang aku takut buah tu mai. Han tak tahu. Han tengok ni kat phone ni viral kot. Dia pula pergi tunjuk pula viral tu. Astagfirullah, mangkuk betul. Takut tuan-tuan, takut. Lagi kita berkhidmat dalam masyarakat, lagi itulah. Tu saya pelik tuan-tuan. Orang yang berkhidmat dalam masyarakat ni bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Patut tuan-tuan perempuan kena respect dia orang. Imam ni bukan senang. Dia mai tiap kali waktu. Dia tu dah macam tu. Muazzin macam mana muazzin? Kalau muazzin tak ada, imam pun tak ada. Muazzin penting tak? Penting. Penting muazzin, siap lagi penting. Tak ada siap, habis kita tak boleh nak sujud tuan-tuan. Ni dia punya. Naik, ni semua ada nanda semua. Tak cicak penuh. Toilet nak masuk tak boleh. Pasal apa? Dia yang mengurus tadbirkan tata kelola. Tata kelola bahasa sekarang tuan-tuan. Tata kelola ni kena buat. Siapa yang punya kerja? Siap.
Rock sekarang siap lalu kata. Budak-budak sekarang, budak-budak sekarang panggil siap lalu kata. Siap tu penting tuan-tuan. Yang imam penting tak? Imam penting. Sebab apa? Imam tu diikuti. Sebab imam itu diikuti. Tapi kita hari ni ajak orang pergi rumah Allah, kita buat program tuan-tuan. Sebab itu orang dalam rumah Allah ni, dia memang kena bijak sana, bukan sekadar bijak sini, dan dia kena cerdik tuan-tuan. Macam mana cara nak buat? Okey, kuliah hari ni ada, tuan guru ada mai, tengok time lebih kurang berapa. Okey, cantik. Imam macam mana imam? Imam tahu, okey ustaz belum main lagi, tak apa. Boleh tak kita panjangkan sikit zikir kita lepas solat? Tak apa. Tapi kalau dah masa memang pendek, macam ke arena lah. Arena tu bukan masjid kita, bukan surau kita, bukan musola kita. Semua orang nak semayang kat situ. Tiba-tiba kita pergi semayang kat situ, kan? Mana mau rombongan daripada mana pula kita singgah saja ke balik haji tahu je lah semangat tengah tinggi. Tegang nampak Kaabah nampak lagi. Dekat Masjid Nabawi nampak lagi. Mai-mai nak pergi balik Gurun Kedah, singgah sebentar di R&R. Bau atar kuat lagi ni. Turun India, satu jemaah, satu beh turun. Dia pun semayang Maghrib Isyak pendek Syekh. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey lagi. Ni orang ambil wuduk dah berbunyi tu banyak tu. Satu beh lagi turun nak sembahyang pula. Tempat ni dia punya kecil. Dia pula afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah bantai tahlil pula lagi. Agak-agak lah bro. Orang lain pun nak sembahyang juga. Situ lah pun tempat sekakang kera. Sama dalam kaedah kita di sini. Tengoklah masalah, kemaslahatan, keutamaan. Tadi boleh aja tengah ceramah, boleh aja tak azan, boleh tak? Boleh. Tapi tak ada masalah. Ada penceramah dia kata, boleh azan sebab apa? Kita nak bagi tahu orang keliling, azan dah masuk. Waktu dah masuk. Ada orang dia kena bijaksana lah tuan-tuan. Waktu subuh. Subuh ni, cabar ni, subuh. Ni imam minta tolonglah mam, kalau boleh subuh jangan baca panjang, boleh tak? Satu, waktu bekerja imam jangan baca panjang sangat, boleh tak? Kalau imam yang mendengar, yang a good listener, yang suka mendengar dan faham, dia dengar dulu. Tak ada dia kata, ni memang kalau dengar ni setan penuh dalam kepala hang tu sebab tak boleh surah banyak-banyak. Sebenarnya dia nak habaq, saya nak kena ambil anak saya mam, anak saya pula saya ambil pergi hantar taska. Jam pukul berapa saya nak pergi ambil orang rumah lagi, pergi hantar pergi office. Ini cerita macam ni, dia kena faham lah. Imam kena faham. Maknanya apa? Kita meringkaskan sedikit solat kita. Tak ada masalah. Zikir boleh tak? Ambil zikir yang penting-penting aja. Istighfar, kemudian mungkin kalau nak tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun mungkin boleh buat 3 kali kan. Lepas tu terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika audus salam fa hayna rabbana bis salam lil akhir ayat. Kemudian terus kepada ayatul kursi. Itu ada dalil-dalilnya yang kuat. Baca itu doa, khalas. Sebab kita juga meraihkan makmum. Ini cara nak panggil orang kadang-kadang. Tapi itulah, kita ni kadang-kadang manja tuan-tuan, minta maaf. Kita ni manja tuan-tuan. Pasal apa? Imam dah boleh lebih kurang, muazzin dah boleh lebih kurang, makmum pula minta macam-macam kadang-kadang. Pun satu hal. Ni ustaz, saya kalau boleh kunut subuh tu kita selaraskan, boleh tak? Selaraskan apa Syekh? Selaraskan. Ni saya ada dengar ni, ada imamnya ni seorang ni duk bawa Allah madina fi man hadi wa afina fi ma afina wa tawalla fi ma tawalla wa barik lana fi ma atal wa qina bi rahmatika syarra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu dia senyap ustaz. Kami imam sebelum ni dia baca terus sampai habis. Nampak? Jadi ini tanggungjawab para imam, orang yang bertugas di nama Allah, kena cerdik macam mana dia nak equal with each others, nak jadikan dia wasatiyah tu. Sebab dua-dua ada hujah. Hang boleh baca terus, samalah macam Mekah.
Kalau ada sesiapa pun kita tengok dekat bumi bukan Malaysia, kalau di luar pun ada orang baca, dia terus baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi wa innahu la yazman wa la, itu dia baca dengan jahar. Tapi tok guru kita dulu dia senyap kan, dia still waktu tu, sebab waktu itu kita memuji Tuhan. Sebelum tu kita minta kena amin lah, betul lah makmum kena amin, pak tu kena diam. Jadi baru ni saya secara peribadi saya tekankan, kalau boleh kita nak mendidik makmum. Mungkin makmum ada tak faham konsep kunut tu, maka eloklah diam waktu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Elok berhenti diam sendiri-sendiri dan tak ada bunyi amin kat belakang. Kalau imam baca, confirm mesti ada orang amin kat belakang, sebab saya dengar. Jadi kalau dia berhenti, imam sekarang sedang mendidik makmum. Nak didik cara depan-depan, muka tadi lepas salam memang tak jumpa dekat kuliah dia. Jadi dia didik waktu solat. Kena buat cara macam tu, Syekh. So, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu yazmu wa yazmu tabarak rabbana wa ta'ala. Masa tabarak rabbana wa ta'ala itu dah boleh jahar. Ataupun wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa barak wasallam. Tak ada masalah, insya-Allah. Tak ada masalah. Niat nak didik orang. Sebab itu zikir-zikir ni patutnya memang tak ada lah. Tapi pasal apa diperbolehkan untuk dijaharkan? Niat untuk ajak orang belakang. Selama hari ni dia baca, tuan-tuan dan puan, Ayatul Kursi pun tak betul. Tapi bila imam tu sebiji dia sebut wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin selama ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul bunyi dia. Oh macam ni dia. Sampai wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala yauduhu, mungkin dia buat wala yauduhu, yaudu mana mai yaud. Itu salam Ya'qub. Kena jaga tuan-tuan. Kadang-kadang peranan imam mendidik makmum. Tapi jangan sampai akhirnya setiap ibadah dalam rumah Allah ini rupa-rupanya didominasi oleh arahan makmum, bukan arahan imam. Kalau macam tu, baik lantik makmum jadi imam. Betul tak betul imam? Baik lantik makmum jadi imam. Oh, hang komplain banyak sangat noh. Hang jadi imam Ustaz? Saya kalau tu tak apalah Ustaz. Saya duk bagi tahu aja, saya duk dengar orang dah bab saya. Dia mula main talian hayat ni. Tuan-tuan, berlapang dada lah. Saya rasa dalam solat berjemaah ni perlu diperketatkan undang-undang lagi. Antaranya apa? Ramai yang mendahului imam, pergerakan imam. Ini pun satu masalah. Macam manalah kita di luar ni tak bertegur siapa? Macam manalah kita di luar ni tak boleh bersatu, tuan-tuan? Dalam solat pun kita tak boleh mengikut arah imam. Imam tegur, istau sawu safufakum ni'tadilu istaqimu, rapatkan saf, suddul khalal, laga-melagakan tu kaki tu. Yang tu pun kita gagal nak buat, macam mana tuan-tuan? Kat luar tu sana habaq, lulu gua-gua kan. Sebab itu kaedah solat jemaah ni mengajar kita supaya ada disiplin. Ada disiplin. Imam dah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kena kuat. Kena kuat. Pasal apa? Itulah syiarnya. Di situlah waktu malaikat mendoakan amin bersama kita. Kena kuatlah. Tengok budak-budak muda sekarang. Orang dah lupa dah benda ni. Dan lagi golmal, imam dah habis baca waladdallin, amin. Dah habis baca waladdallin, makmum kan baca Al-Fatihah Ada pula pemain simpanan imam kat belakang pula lebih kuat daripada imam tu dia baca. Ini pun semua orang simpan dalam hati je lah, Syekh. Aku nak habaq pun nak kena, tak habaq pun tak apa nak kena.
Sewa rumah bila nak bayar. Itu contoh dalam filem Birabi ya. Maksudnya nak habaq ni tak kena. Pasal apa yang buat kerja tu kawan kita. Dia fana ke apa aku tak tahulah. Tengah semayang tu kan fana billah kan. Dia mai keluar suara tu dia tak sedar tu. Bismillahirrahmanirrahim. No dia sampai ujung boleh tengok. Makruh tuan-tuan, bahkan kadang-kadang jadi haram. Ini yang kita nak ramai-ramai. Sebab selama hari ni kita semayang seorang-seorang kat rumah tuan-tuan, tak ada siapa nak tegur kita. Mai berjemaah, orang boleh tegur kita. Bertegur siapa tuan-tuan? Cuma satu masalah kita. Dalam agama ni tuan-tuan, satu je. Memberi nasihat itu mudah. Tapi nak menerima nasihat itu yang payah. Setakat campak bagi ni, campak mai lah, bagilah hadiah apa-apa dah, aku boleh campak bagi kat hampa. Tapi nak terima tu, ni siapa nak terima tu, macam mana dia nak filtering, dia nak check dan semua. Ingat senang tuan-tuan. Sebab itu tidak boleh berimamkan orang yang paling dibenci dalam kalangan kita ini. Itu dalam hadis. Kalau lantik imam, nantilah orang suka. Kalaupun dia bacaan dia sedap semua, tapi dia dibenci oleh makmum, jangan letak jadi imam. Tapi makmum tu pun terpakai lah, bukan jadi makmum Gregor punya. Kalau makmum menjadi sama-sama tak erti. Ini makmum ada kualiti. Baik tuan-tuan, sebab itu perbaiki solat kita tuan-tuan. Ubat yang paling mujarab untuk sembuhkan rasa sakit luaran dan sakit hati dalaman ni tuan-tuan, satu je. Itulah keikhlasan. Saya mengharapkan tuan-tuan supaya kita semua duduk di dalam, mana juga ahli jawatan kuasa masjid, surau musola, jemaah yang datang, kalau masing-masing letakkan bahawa aku buat ni lillahi ta'ala wa limardatillah, senyum dengan keikhlasan adalah satu ibadah yang tak ternilai harganya. Dan kita tahu bahawa sabar itu pahit, nak buat jujur itu pahit. Tuan-tuan, nak cakap benar dengan bini kita, ingat mudah. Pi mancing ikan, tapi balik rumah habaq lepak dengan orang surau. Tapi cakap jujur itu pahit. Tuan-tuan, ikhlas itu lagi pahit. Namun semua yang pahit-pahit itu menyembuhkan segala penyakit kita dalam bermusafir nak menuju kematian, tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Ikhlas, redha, sabar, ini semua adalah askar-askar yang perlu ada, peluru-peluru senjata yang perlu ada dalam musafir kita berkelana nak menuju Allah. Kerana kalau tanpa ini tuan-tuan dan puan, yang pahit-pahit ni, kita akan terbuai enak di dalam dunia yang penuh dengan menipu ini. Semua best, semua manis saja, tak pernah pun rasa pahit. Sebab itu kata ulama tasawuf, kalau kalian belum dibanting oleh Allah, jangan berangan mengenal Allah. Tak pernah teruji hidup kita ni. Sebab itu makcik bila datang ujian dugaan, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Bukan kita berkeluh kesah. Mungkin ada proses. Awal-awal kita berkeluh kesah tuan-tuan puan. Awal-awal kita berkeluh kesah. Tapi lama-lama bila kita dah kenal siapa yang mengizinkan, mentakdirkan untuk sampai masalah ini pada aku, bukan Allah juga. Dan daripada Allah aku datang, kepada Allah aku kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu bacaan itu apabila kamu ditimpa musibah, seorang mukmin muslim, mukmin muttaqin, bacaan dia dah tetap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sonok ke tak sonok ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi niat and fokus untuk Allah semata-mata. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kekhusyukan datang. Bayangkan saja Sayyidina Ali karamallahu wajhah minta, apabila ada setengah kata sahabat kena panah, dah masuk ke dalam daging badan, daging kaki ya, nak tarik bawa keluar balik tombak panah ni, sat-sat, aku solat dulu. Ni dia sahabat Nabi. Ni zamannya dikatakan zaman salafi.
Zaman Salafi ni 100 tahun selepas pemerintahan Rasulullah, 100 tahun makna 200 tahun sampai ke tahun yang ketiga, 300 tahun selepas pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan Salafiyah, Salafi yang sebenar-benar Salafi. Hari ni ramai orang dakwa Salafi, masya-Allah, tabarakallah, tapi yang kita khawatir semua ibadah dia cantik. Tak boleh, ni tak boleh, itu tak boleh, ni tak kena, tu tak kena. Lah apa tuan-tuan dan puan? Apa majlis pun payah nak buat. Berpada-padalah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab Sayyidina Ali kata, kalian tarik tombak atau panah ini ketika aku bersolat, insya-Allah tak rasa apa. Itu menunjukkan hebatnya solat orang-orang dahulu kala. Kita sekarang ni tuan-tuan dan puan, astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Alamak, lotus hari ni ada pukul berapa? Lotus tutup pukul berapa? Sat dia keluar masuk. Sebab itu sekali lagi, sebagai ending kita pada malam ini, insya-Allah, rumah Allah adalah pusat segala-galanya dalam kita bermusafir. Rumah Allah. Sebab itu orang yang ada family kadang-kadang kena bawa family datang rumah Allah. Jangan sampai nanti membawa jenazah aja ke dalam rumah Allah, tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, banyak berlaku dah. Dia tak kenal imam, dia tak kenal pengurusi, dia tak tahu mana kiblat, dia tak tahu. Mati je dia bawa usung jenazah bawa ke dalam rumah Allah. Tuan-tuan, percayalah, rumah Allah ni adalah pusat sehenti segala-galanya. Kerana dari sini orang yang tak reti jadi imam kat rumah, dia ikut imam kita di masjid ni, dia belajar macam mana cara jadi imam, cara muazzin yang baik. Dia balik ke rumah, dia jadi imam. Di sini ada kuliah, di sini ada majlis mauizah, tazkirah dan peringatan, maka seorang suami dapat bertanggungjawab menjadi seorang suami yang baik di rumah. Dia jadi imam di rumah. Dia ajar bini dia baca Quran, anak-anak dia baca Quran. Pasal apa? Hasil didikan dalam rumah Allah dia main tu. Maka perlu kepada ilmu. Cuma orang masjid, saya nak cakap pasal masjid bukan apa, ada kes juga masjid-masjid ni kadang-kadang tak berapa nak mesra alam. Satu cerita ni viral pada beberapa tahun yang dahulu. Benda berlaku di Johor. Seorang pakcik nampak seorang yang namanya Kembang. Nama brother ni, budak ni nama dia Kembang. Pasal apa nama dia Kembang? Rambut dia kembang, rockers. Rambut dia kembang. Ni zaman aku juga lah dulu, zaman jahiliah sama, zaman sekarang panjang juga. Ikan. Tak beritahu Kembang ni dia singgah sembahyang, tapi pakaian dia macam rockers. Seluar ketat, lepas tu jaket kulit kan, rambut kembang, ada pula key warna merah tu, yang sapu tangan merah tu berjuntai kat belakang, ada bangle besi pula, berselerat pula dekat dia punya pinggang. Alamak. Jadi satu pakcik ni sudah nampak si Kembang ni nak sembahyang. Pakcik tu tengok Kembang ni, hidung dia jadi kembang semangkuk. Kembang tak kembang, kembang tak kembang. Ni cerita betul ni. Lah pakcik tu kata apa tuan-tuan dan puan? Ni, hang pi sembahyang kat luar, hang tak boleh join sebab hang pakai pun macam ni nak menghadap Allah, dengan rambut hang yang kembang macam ni, hang pi sembahyang kat luar. Kembang sudah kena suruh solat bukan satu saf dengan makmum, tapi suruh pergi keluar daripada dewan solat. Siapa yang suruh ni? Pakcik, salah seorang pakcik dalam masjid. Peristiwa ni berlaku di Johor, tuan-tuan puan. Kena halau dengan beberapa orang pakcik, bukan satu pakcik, banyak pakcik. Pakcik kata ni, kalau dia sembahyang kat luar. Ada juga berlaku benda ni. Jadi nama dia ni Izzat, tapi orang panggil Kembang. Kalau Izzat tengok Facebook ni mungkin dia live ni mungkin dia teringat peristiwa ni. Saya cuma nak copy paste je, nak bagi ingat pada jawatan Kuala Surau. Tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya Kembang ni salah seorang budak yang baik. Tak isap dadah, tak isap rokok, cuma pakaian racing dia rockers. Dia masuk nak sembahyang, tapi kena penghalau.
Menurut perkongsian terbaru di Facebook, kembang ini boleh dikatakan seseorang yang baik walaupun gaya dia nampak macam rockers kental. Dia juga ada hobi yang suka bersolat di berlainan masjid pada setiap hari. Nampak? Don't judge book by its cover. Nampak rockers tapi masjid berubah-ubah. Dia suka sembahyang bukan satu masjid. Pergi masjid sini, pergi masjid sana. Itu perangai dia. Baik sungguh budaknya. Kita yang biasa-biasa ni pun tak terbuat. Ini dalam Facebook kata lah. Kemudian, tapi biasalah kan, manusia ni kan suka membeza-bezakan manusia lain disebabkan penampilan dan paras rupa, bukan menengok dari hati dan keikhlasan mereka. Maka akhirnya Izzat yang nak bersolat di sebuah masjid dekat Johor tiba-tiba kena halau dengan beberapa orang pakcik disebabkan penampilan rockers tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan, minta maaf pakcik. Pakcik macam ni lah yang membuatkan anak-anak muda tak pergi ke masjid, pergi ke surau. Sebab kita datang dari situ, aku tahu lah. Saya tuan-tuan, kalau saya buka rambut saya ni, saya pakai sulat jeans, sulat setan ke apa sulat jeans ni, pakai sulat jeans, t-shirt pula, bawa rambut sikit, cuma masuk dalam kan, orang mesti tengok atas bawah ni. Apa kepiah pun tak pakai, ada rambut macam melugai yang boleh tengok kan. Orang pening kan. Tu saya ni kalau lambat rambut ni saya tak kisah. Saya bukan suruh hampa rambut panjang, tapi belajar melihat dalaman dari luaran. Tak semua yang kita nampak tu kotak kat luar tu kotak kat dalam. Dan yang bersih di luar tu bersih di dalam. Kadang-kadang kena mengaji bab ni juga tuan-tuan. Jenuh. Tengoklah kembang nak masuk pun, baru dia nak kembang iman dia dah kuncup iman dia, kena pergi halau kat luar. Tuan-tuan, orang macam ini ialah orang yang kena kepada sikap judgemental. Dan akhirnya menyebabkan orang-orang yang nak mau dapat hidayah ini lari daripada rumah Allah. Aku tak sukalah pakcik. Dia tak suka. Saya dulu rockers tuan-tuan. Rambut saya kuning, perang semua. Main dia Kuala Lumpur, saya dapat hidayah. Saya balik tahun 1990 saya balik kampung. Masjid Ar-Rahman Gunung Mesah Hilir itulah. Ada satu pakcik tu mata batu. Tahu mata batu? Pasal apa mata batu? Dia pergi tembak ikan, dia berhubung ikan, terkena mata dia, mata batu. Tapi dia siap, dia muazzin, dia pandai main biola. Arwah pakcik ni pun saya ingat lagi sampai lah. Dialah orang pertama nampak saya rockers main balik kampung ni. Ni bahasa kami Rawa Gopeng. Ni dia panggil kita nenek lah, pasal kita budak kan. Ni pergi azan. Dengan selambanya lantaklah rambut lu panjang ke apa, sebab dia kenal kita sebelum kita jadi rockers. Pergi azan. Mana dia permudahkan jalan. Tak ada pula dia kata, adalah bunyi-bunyi dia kata. Apa nak jadi ni, dah main pula, dah main balik. Betul ke nak berubah ni? Dia main kata-kata macam ni tuan. InsyaAllah 2-3 minit lagi. Jadi akhirnya satu bab yang dalam dimensi lain pula, ada pula yang menyatakan, bagi aku orang yang nak pergi semayang ni, kalau boleh bawalah image yang elok sikit nak masuk rumah Allah. Ini bahasa netizen, jabatan netizen kan. Jabatan netizen kan macam-macam ada. Yang ini pula dia kata, betul lah pakcik tu marah kat hang, sebab pakaian hang pun tak melambangkan hang tu macam orang Islam. Nak menghadap Allah ni pakai pakaian yang terbaik. Itu cerita dia. Ada juga berpendapat begitu. Dia kata dalam pada yang menyokong, pasti ada juga yang memberi teguran. Beberapa orang netizen dilihat berbalah kerana ada yang cakap gaya yang dibawa oleh Izzat ini tak sesuai untuk masuk ke masjid. Seeloknya pakailah kemah, baju yang dikemaskan lebih kemas, lebih bagus. Macam mana pun tuan-tuan perempuan, itulah kita tak boleh memuaskan hati semua orang. Ada orang suka, ada orang benci. Tapi jangan sampai Allah benci, jangan sampai Nabi benci, jangan sampai agama benci. Setakat manusia nak benci, itu biasa, gohek gostan tuan-tuan puan. Tapi jangan daripada sumber-sumber yang anda sebutkan tadi. Sebab itu akhirnya viral kisah si Izzat ini memberitahu kepada kita bahawa lelaki ini sebenarnya baru saja belajar nak mengenal Allah.
Jadi berilah dia masa dan peluang untuk berubah. Yang ni saya setuju. Kita tak tahu orang yang main rumah Allah ni baru dapat hidayah, tuan-tuan. Dia terkesan. Tuan-tuan percaya tak? Orang dapat hidayah ni, tuan-tuan, dia akan duduk menyudut tau. Dia tak campur orang. Dia duduk, dia zikir. Dia tak nak, jangan kacau aku, jangan kacau aku. Aku tengah dengan dia. Aku buat dosa banyak, aku baru nak belajar sembahyang. Hang tu dah banyak kali dah kat masjid ni. Ni aku ni. Maka dia menyendiri, tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang dinginnya di malam ini kan. Sendiri kan tajuk lagu tu kan. Menyendiri dia. Jadi akhirnya muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita biasakan betul, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Dan satu lagi ayat yang paling kita nak bawa balik ialah betulkan, biasakan yang betul ni. Yang betul ini dijadikan sebagai kebiasaan. InsyaAllah orang akan mengikut benda yang kebenaran. Kalau bawa benda yang karut-marut, lama macam mana pun orang akan terikut juga, tuan-tuan dan puan. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai penutup, 4 pertanyaan yang berlegar dalam diri kita. Adakah kita boleh selesai menjawab pertanyaan ini? Saya nak tuan-tuan perempuan balik fikir. Pertama, tuan-tuan perempuan, apa yang kita nak dalam hidup ini? 1. Yang kedua, aku dekat mana sekarang ni? Yang ketiga, apa tujuan aku hidup? Dan yang paling terakhir, keempat, siapa aku ni? Kalau 4 soalan cepu mas ni tuan-tuan boleh jawab waktu tuan-tuan seorang-seorang atau di karya ramai, tuan-tuan cuba tanya dalam diri tuan-tuan puan, apa yang aku nak? Aku kat mana? Apa tujuan aku hidup? Dan siapa aku sebenarnya? 4 soalan ni tuan-tuan, kadang-kadang dia mai secara tak langsung. Cuma kita tak jawab, dia akan berlalu, besok dia mai lagi. Jadi carilah apa yang kita nak, tuan-tuan puan. Saya bagi jawapan senang. Carilah. Dia duduk di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat. Bila orang kata apa yang kau nak, aku nak pahala. Betul? Sebab apa? Sebab dosa aku banyak. Sebab ada disebut, tutuplah kejahatan dengan memperbanyakkan kebaikan. So aku nak tutup dosa-dosa aku yang lampau, memperbanyakkan kebaikan Allah, baik kepada Allah. 1. Yang kedua, itu namanya apa? Syariat lah. Semayang, puasa, buat baik, itu syariat. Itu 1. Yang kedua, hang kat mana sekarang? Aku kat mana sebenarnya? Ni ramai yang tengah dalam ceramah, tapi kepala dia ingat, balik sekejap lagi aku nak lepak saya kat sana, balik sekejap lagi ni ada macam-macam lah bunyi kan. Ada dalam kepala, pukul berapa saya nak berhenti, dah dekat pukul 10 tak berhenti lagi kan? Macam-macam. Tu Allah yang tahu. Tapi aku kat mana? Dalam majlis apa pun tuan-tuan perempuan, kena ingat dia mesti ada jalan dia. Kalau tak tahu kat mana, kena cari jalan dia balik. Tadi aku jalan datang ke sini untuk apa? Untuk apa? Untuk niat kerana Allah. Majlis ilmu, malaikat mendoakan turun rahmat Allah, mengampuni dosa-dosa kita. Itu kita nak. Dan kita nak kena faham ilmu, manhaj yang benar. Jadi aku kat mana ni tuan-tuan puan? Tadi kita buat syariat kan? Tadi kita buat syariat. Sekarang kita nak tempuh jalan tariqat. Tariqat. Mesti ada jalan dia. Bila orang tanya hang kat mana? Saya kat mana? Mesti ada jalan nak menyampaikan supaya tidak sesat. Cari jalan yang benar, tuan-tuan dan puan. Cari guru yang betul, cari jalan yang benar. Sebab sekarang ni masya-Allah perdebatan hebat berlaku dalam YouTube. Ni pun ustaz, ni pun ulama. Ini asatizah, ini pun asatizah. Yang ini mufti, yang ini timbalan mufti. Contoh, maksudnya dua-dua ada hujah. Yang ini ulama daripada kumpulan ni, yang ini ulama daripada kumpulan ni. Pun hujah pun hebat juga dua-dua. Kita jadi ghaflah kepala dungga, ghaflah kepala jingga, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hujah hebat-hebat. Mana satu yang betul? Carilah jalan yang betul-betul. Minta pada Allah tariq yang betul. Dah buat syariat, kita pun jalan tarikat. Lepas itu, apa tujuan aku hidup? Tujuan hidup inilah sekarang ni, tuan-tuan. Tujuan hidup tuan-tuan perempuan berakhir pada hari ini. Inilah tuan-tuan duduk sekarang ni. Balik belum tentu kan? Boleh sampai ke rumah belum tentu kan? Belum tentu, tuan-tuan. Tapi doa baik-baik lah. Tapi hakikat apa? Itulah hakikat.
Kalau orang tanya apa tujuan aku hidup, tujuan aku hidup ialah hari ini, kemarin, hari ini, besok. Tujuan aku hidup ialah aku mensyukuri hidup aku, yakni hakikatnya ialah aku hari ini. So tuan-tuan dalam majlis ilmu pada malam ni, saya duduk dipilih dalam majlis ilmu, tuan-tuan, Syekh Bakar duduk untuk shoot orang majlis ilmu pada malam ni. Hakikatnya ketika ini, inilah waktu yang momen kita kena syukuri. Bukan tunggu besok atau seminit ke depan, bukan tengok kepada yang dulu. So orang ini disebutkan hakikat. Tadi jalan syariat, lepas tu jalan tarikat, lepas tu jalan hakikat. Syukuri hakikat kita berada sekarang di sini. Dan yang paling akhir, siapa aku? Who am I? Ada satu filem Jackie Chan dulu, Who am I? Dia buat. Dia pun dah dapat ilmu tu lah, cuma dia tak ada akidah macam kita je. Banyak tuan-tuan ni, kita tengok depan dia mengaji sembang kan, kita tahu dia tahu barang itu, tapi dia akidah dia bukan dekat situ. Ini yang bahaya. Ini yang banyak kita terikut. Siapa aku? Siapa aku ni lah tuan-tuan perempuan, kena kenal diri kita. Maka disebut selalu mengenal diri, maka mengenallah kita akan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. So minta pada Allah, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Pastikan ibadah kita benar-benar bersandar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tak buat, wajib kita tinggal, no doubt. Ini satu kumpulan. Tuan-tuan musafir kan, tuan-tuan akan jumpa kumpulan ini. Kemudian tuan-tuan jalan lagi, ada pula banyakkan amalan-amalan, pulun ibadah. Walaupun ada samar-samar dari Nabi, tapi dia diwarisi dari amalan oleh tuan-tuan guru dan alim ulama dalam jalan zikir-zikir dan tarikat. Tak apa, kita amal je. Sebab tok guru pun ambil daripada itu juga. Kita akan jumpa juga golongan macam ni. Adakah kita ikut atau tidak? Tadi golongan yang kalau Nabi tak buat, langsung kita jangan buat. Sebab itu kumpulan itu cara macam tu. Tuan-tuan jalan lagi jumpa pula. Hang pulunlah ibadah macam banyak mana pun, tapi kalau hang tak kenal siapa hang sembah, hang tak guna semayang. Dia kata, bab ni yang banyak orang tak bahas tuan-tuan secara khalayak ramai. Sebab apa? Benda ni kalau di-revealkan, maka dia takut jadi fitnah dalam masyarakat. Tuan-tuan, pasal aku ni, dia kata aku ni ikut jalan ma'rifah, hang ikut jalan syariah. Jadi kita tak boleh ada titik pertemuan di sana. Jadi kalau macam tu susah nak habaq lah. Aku susah lah nak sembang pada agama dengan hang. Jadi ada juga kita jumpa golongan macam ni. Kita nak duduk ke tak nak duduk? Saya bagi tahu ni keadaan musafir kita. Kita akan jumpa kumpulan-kumpulan ini. Kemudian kita jalan-jalan lagi. Hanya dengan jalan siasah sajalah antara jihad yang paling utama berbanding yang lain. Kerana pengumpulan undang-undang hanya boleh dilaksanakan melalui jalan ini sahaja. Maka berlakulah, kalau ramai penyokong kok lain, kita kena cari macam mana jalan nak sekat dakwah orang supaya ikut kumpulan dia. Maka kita gunakan kuasa yang ada pada kita. Kita akan jumpa juga kelompok-kelompok macam ni dalam kita bermusyawarah atas dunia. Dalam negara Malaysia ni, nak ikut ke tak ikut? Tuan-tuan fikir sendiri. Kemudian jalan lagi, jumpa pula jenis golongan pula, rambut panjang pula, Masya Allah. Lepas tu melagu pula ada, syair pula, dalam masjid pula. Dia kata apa? Dakwah melalui senilah yang paling utama dalam masa kini. Kerana seluruh manusia mau tak boleh lekang dengan seni. Seni bola sepak, orang boleh bersatu. Seni hiburan, orang boleh duduk walau berbeza parti dalam satu tempat. Seni berimpun ini pasal apa, kerakyatan atau adat-adat, mungkin main congkak ke, ataupun main gamelan ke, atau main wayang kulit. Tuan-tuan, orang boleh bersatu walaupun berbeza pendapat. Pasal apa? Itu seni. Jadi golongan ini dengan seni sajalah, maka golongan-golongan boleh disatukan. Maka ada golongan-golongan agamawan pula yang mau turun padang bertemu dengan geng-geng yang kuat berseni ni, termasuklah gunakan platform media sosial. Maka timbul pula, baru kawan ni nak menggunakan seni dalam dakwah, guna YouTube, guna TikTok, main pula ni ulama YouTube lah ni, ni ulama TikTok ni ulama apa ni, nak famous apa ni. Tuan-tuan, betul, TikTok ni hati-hati tuan-tuan. Sebab TikTok ni dia lebih kurang 30 second je. Hang nak mengaji apa 30 second? Nak perbetul tajwid pun tak boleh. Nak perbetul tajwid, Qutubu Jaddin Qaf Taba Jindal, ini huruf qalqalah. Sekat tu je lah. Tapi
Nak sebut betul-betul bunyi aba aku atau aja ada. Nak tunjuk tu buah hasil dia tu tak boleh sebab masa tak ada. TikTok jadi sandaran orang sekarang. Sebab itu orang mengaji jadi mengaji tak habis. Orang akan dapat semangat mengaji tu aja. Mengajinya tidak, semangat mengaji tu dia ikut orang. Wah, betul lah. Sebab itu TikTok ni dia dikompreskan. Ceramah panjang, kompreskan, ambil yang poin-poin je. Sebab itu hari ni melahirkan golongan instant gratification. Apa instant gratification? Kepuasan yang sebentar sahaja. Maksud saya tadi semangat tadi lah. Orang mengaji bukan macam dulu mengaji. Bukan macam ni Syekh Ustaz Datuk Samsuri duk hamak yang viral baru ni dia menangis. Jarang kita tengok Datuk Samsuri ni menangis. Tapi kena dengan buah ni dia menangis. Beliau menangis. Ceramah yang beritahu bahawasanya ada satu sahabat yang follow dia ceramah selalu, akhirnya meninggal. Sebab dia kata jangan datang sebab jauh sangat, dia duduk di hijau tu. Tuan-tuan, ini rasa masing-masing Sebab itu anda rasalah TikTok ni boleh, tapi untuk sebagai matan aja. Matan aja. Kalau hadis dia ada matan, ada syarah kan. Sebagai ambil matan boleh. Tapi nak syarah kena duduk belaga lutut dengan para ilmuwan. Tak boleh main agak-agak. Masalah orang ni main agak-agak, mengaji ilmu tak nak. Duduk mengaji tak nak, tapi ikut TikTok. Ini jadi masalah. Jadi seronok. Dia seronok layan, dia rasa dia dah macam duduk dalam orang mengaji tu. Dia tak mengaji pun. Bahaya tuan-tuan. Takut ni. Ni Dajjal nak keluar ni, semua dah kecoh je. Ada yang nak keluar, Dajjal nak keluar, sungai Efrat dah kering dah, apa macam-macam ni. Kita pula dapat pula yang akses mudah dengan ilmu. Bukan macam yang saya kata macam sahabat tadi, jauh duk ijuk sanggup pergi Kepala Batas tu mengaji, menadah kitab dengan Datuk Samsuri. Menadah kitab tuan-tuan, main daripada ijuk, bukan dekat. Allahu Akbar. Tak boleh fikir tuan-tuan. Tapi pasal apa? Pasal nak dapat roh, kena roh betul-betul berguru. Sekarang lah tengok TikTok. Bukan tak boleh, tapi dapat untuk tajuk kan. Nak bahas lebih dalam tu kena mengaji kan. Wallahualam. Tuan-tuan, jalan-jalan lagi jumpa pula ikut kami. Kami belajar khidmat untuk umat. Alah, isteri hang tu tinggal lah 3 hari aja. Bukannya lama 3 hari. Bukannya lama mana kan. Nak belajar tuan-tuan, tinggalkan dunia ni, comfort zone kita tinggal dah. Gilah musafir, kita pergilah dakwah tempat lain. Janganlah duduk kat rumah aja kata. Biasa dengar tak ayat ni? Ni sahabat-sahabat saya tuan-tuan puan-puan, yang hasilnya menghasilkan Dr. Sam Rasputin, yang menghasilkan Ali Ekspedisi, yang menghasilkan banyak Irwan Shahman, melahirkan orang yang istiqomah. Bagus tak bagus? Nalar ke? Memang bagus. Sempoi baam. Tak semua orang boleh berdakwah macam golongan tabligh ini. Tetapi ingat, bukan satu metodologi dakwah saja boleh menyampaikan kefahaman kepada Allah dan Rasul. Banyak juga lagi cara-cara dakwah lain juga boleh menyampaikan orang kepada kefahaman Islam. Cuma itu salah satu daripada juzuk dan rubuk dalam media dakwah. Dan paling akhir ialah dakwah lisan. Dakwah lisan ni yang sentiasa update kata-kata hikmah, pesan alim ulama dalam media sosial. Tuan-tuan biasa kan pagi-pagi dikejutkan dengan pelbagai hadiah-hadiah yang kadang-kadang tidak diundang, tapi disebabkan WhatsApp ni open for everybody, dah masuk dalam grup tu, maka kita pun baca jugalah. Baca tu belum lagi hantar emoticon sampai penuh kita punya file tu, tapi dihantar tu kita baca jugalah. Alhamdulillah. Ayat ni wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan dan bermanfaat bagi orang mukmin. Tak ada masalah, mafi muskilah ya Syekh. Hantarlah selagi hantar macam mana kata-kata baik. Yang leceh sikit tuan-tuan, yang leceh sikit tu ada juga. Apa dia? Yang lecehnya bila kawan-kawan tak like ataupun tak respon dia punya hantaran tu. Jadi masalah. Dia nak tunggu like, tunggu, seminit dia buka. Tak ada juga orang like. Dia tutup balik. Seminit dia buka. Hati tu mengkelan, dia buka balik. Tak ada dia orang like. 3 kali buka, tak ada orang like. Aku like sendiri. Dia like sendiri tuan-tuan. Ini pun bahana agak buat tahana agak tuan-tuan. Maksudnya sekali dua okey, tapi kadang-kadang bila berpuluh kali kita hantar dalam WhatsApp group kata-kata hikmah yang baik, tapi seorang pun tak respon, akhirnya keluarlah ayat
pandai-pandai menjaga dan menghargai sahabat yang ingatkan kita kepada Tuhan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, kita kena faham bahawa tak semua sama manusia ni. Ada dakwah cara suka macam ni, ada dakwah dia suka memang melalui telefon pun, dia tak keluar pergi majlis medan ilmu pun, tapi dia suka. Jadi bagi saya, pandai-pandai menghargai kawan-kawan yang sentiasa mengingatkan kita pada Allah. Sentiasa mengingat pada Allah. Kita ikut banyak kumpulan dah tadi saya sebut kan, ada 5-6 kumpulan. Mana satu tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan, kita pun tak boleh judge mereka. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada ilmu, masing-masing ada dalil, masing-masing membawa kefahaman masing-masing. Yang paling penting, jangan pula sampai last-last hampa ni semua karut semua ni. Tahu tak, hampa ni semua karut. Ni penunggang agama semua ni. Ini penunggang agama. Tak ada ini penunggang agama. Habis nak ikut siapa? Bukan ikut kumpulan-kumpulan tadi. Tak payah ikut semua. Ni aku ikut kepala aku lagi senang lagi dah. Ada jenis macam tu. Last sekali dia pening sangat nak ikut ni, nak ikut tu tak kena, tu tak kena. Lebih baik aku ikut kepala otak aku yang berjambui ni, lagi bagus. Aku pun tak semak, aku ikutlah rasa aku. Dah main rasa pula ustaz. Ya? Main rasa ni payahlah tuan-tuan. Dia kena letak foundation rasa tu betul-betul. Kalau hang tak letak betul, hang jadi halunisasi lah. Mana hang dengan feel hang lah. Takutlah syaitan ni cerdik tu kan. Iblis ni dia masuk ke akal kita, dia belit habis tuan-tuan. Sebab itu jagalah fikiranmu kerana akan menjadi perkataanmu. Jaga perkataanmu kerana akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu kerana akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu kerana dia akan membentuk karaktermu. Wallahu ta'ala alam. Kita ni memang terus bermusafir tuan-tuan. Hidup kita tak pernah siap. Kita rasa dah macam okey, besok ada lagi. Kita tanam lagi, kita tuai lagi, sampailah kita sampai waktunya bila ajal menjemput kita tuan-tuan perempuan, maka akhirnya kita akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghadap dan menuai menerima hasil-hasil yang kita terima, yang kita tuai waktu dekat dan dulu. Wallahu taala alam. Tuan-tuan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Yang tak baik, yang terkeluar daripada apa yang sepatutnya, mungkin tersinggung tuan-tuan puan, bukan niat saya tuan-tuan, tapi sekadar berkongsi rasa itu. Mudah-mudahan itu semuanya lah pastinya daripada Allah yang baik-baik. Yang tak betul, yang terkeluar, yang tersilap salah, memang kedhaifan diri saya. Saya mohon ampun, maaf zahir batin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم.